Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abi Hanzalah nak derma. Nak derma kat mana sayang? Derma kat masjid dah. Hanzalah nak dapat pahala. Masya Allah sayang. Umi boleh tolong ambilkan tabung? InsyaAllah boleh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar sina pendengar sekalian? Mereka-mereka yang selalu menyokong aktiviti Masjid Darul Ghufran. Terima kasih banyak-banyak saya daripada pihak masjid. Sangat-sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas segala sokongan dan bantuan yang selama ini diberikan pada pihak masjid. Dalam kita masih lagi balik kepada pandemik ni, alhamdulillah kita masih lagi diberi oleh Allah SWT kekuatan, kesihatan. Terdoakan pihak masjid dan juga stafnya dan juga kita semua yang hadir selalu berkunjung kepada Masjid Darul Ghufran dan juga sekeliling kita dalam keadaan sihat walafiat, diberi oleh Allah kemudahan walaupun diberi oleh Allah cubaan. Dalam cubaan, cabaran yang Allah berikan pada kita, mudah-mudahan kita sentiasa diberi oleh Allah petunjuk untuk kita dapat menjalani kehidupan kita yang masih lagi Allah berikan kesempatan kita untuk hidup dalam bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kali ini kita masih lagi dalam bab mempelajari surah-surah pilihan dan juga ayat-ayat tertentu dalam bab 183. Masih lagi dalam bab 183 dalam membicarakan surah-surah dan ayat-ayat tertentu yang ada disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ni kadang-kadang kita dengar orang sebut itu ni bagus baca, itu bagus baca. Kadang-kadang kita belum jumpa hadis-hadisnya. Ni hadis-hadisnya yang anda semua sekalian boleh juga rujuk dalam kitab kita kitab Riyadhus Shalihin kita jilid yang kedua dalam bab 183 tapi kita sekarang pada bab seterusnya iaitu hadis yang ke-8 dalam muka surat 1042. Iaitu hadis yang ke-8 ni kita lihat apa surah pilihan kali ni iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufiralah wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan wa fi riwayah Abi Daud tashfa'u.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setengah dari Al-Quran itu ada sebuah surah yang jumlah ayatnya ada 30 buah. 30 buah saja. Okey, maknanya 30 ayat. Surah itu dapat memberikan syafaat kepada seseorang jikalau ia membacanya. Jikalau membacanya sehingga orang itu diampuni, iaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk ataupun yang kita sebutkan surah Al-Mulk. Al-Mulk. Okey. Jadi ini kelebihan kata Nabi, siapa yang membacanya akan dapat memberikan syafaat kepada seseorang. Jadi kelebihan surah Al-Mulk ni, kerana kadang-kadang ada orang dia tak dapat baca banyak lah. Ada surah-surah pilihan saja yang dapat baca selalu. Lepas solat dia baca tu. Lepas solat baca Yasin, lepas solat baca surah Mulk, baca surah Ar-Rahman. Kadang dalam kitab-kitab Yasin kita kan ada surah-surah pilihan yang disebutkan kat situ. Jadi orang-orang Melayu ni zaman-zaman daripada datuk nenek kita dulu baca kitab Yasin tu je. Ada surah-surah pilihan kat situ. Tidak apa. Kadang-kadang itu je kemampuan yang mereka mampu. Kadang kita suruh baca terlalu banyak sangat sampai dah terbanyak terus tak baca. Tidak apa. Biar sedikit tapi konsisten. Jangan banyak asyik orang buat semua tak betul. Semua kritik-kritik kita lama-lama orang tinggalkan semua. Jadi kita galakkan orang. Kalau tak apa, awak rajin baca surah Mulk aja ke, surah Rahman, surah Yasin saja. Dia bilang selalu tiap-tiap minggu saya baca tu je. Ustazah saya baca tu je awak. Tak apa, teruskan. Jadi begitulah. Ini termasuk yang surah yang dapat memberi syafaat kepada seseorang. Syafaat tu tahu kan, iaitu memberi pertolongan. Surah tersebut akan bangun pada hari kiamat memberi pertolongan kepada yang membacanya, si pembaca tadi. Jadi dalil, jadi saksi kepada si pembaca ni suka baca surah aku ni, suka baca aku surah tersebut. Jadi syafaat pada orang tersebut. Jadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi mengatakan bahawa ini adalah hadis hasan sahih. Dalam riwayat Imam Dawud disebutkan dengan menggunakan kata tashfa' sebagai ganti syafaat. Artinya sama, iaitu memberi syafaat. Jadi dalam hadis yang lain disebutkan minal Qur'ani suratun salasuna ayah tashfa'u li rajulin hatta ghufiralah. Jadi ada hadis yang menggunakan syafaat, buat syafaat, ada hadis yang menggunakan tashfa'u. Ada hadis menggunakan dalam grammar yang berbeza. Tapi maksud dia pokoknya sama, iaitu maksud dia ayat ini, surah ni memberi syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Hadirin-hadirat sekalian, kita galakkan diri kita untuk sentiasa ingat surah apa yang selalu yang baik untuk kita baca. Akhirkan hidup kita setiap malam dengan bacaan surah Al-Mulk pun sangat-sangat baik. Mudah-mudahan dalam kita tidur pun, dalam kita lena pun, mudah-mudahan kita dapat kesihatan, kita terdapat kekuatan untuk kita esok hari. Kita maknanya yang negatif-negatif pada malam hari tersebut semua serta panjang hari, mudah-mudahan pada esok hari kita dapat kelebihan yang banyak. Positive thinking kita pun datang, kerana bila dapat pertolongan ni, hidup kita esok hari akan lebih baik lagi. Mereka-mereka yang sentiasa Allah beri pertolongan, pemikirannya senantiasa positif, jangan asyik negatif saja. Orang yang selalu negatif, sakit hatinya kat sini, berat, parah kat sini. Jadi orang yang selalu diberi oleh Allah syafaat, bila Allah suruh orang tu, gerakkan orang tu untuk membacanya, ingatkan orang tu membacanya, dalam masa yang sama Allah nak membantu dia. Kadang-kadang Allah mengingatkan dia. Kadang-kadang banyak-banyak kadang-kadang amalan kan, kadang kita tak berapa ingat. Banyak sangat nak buat tu, nak buat ni, tak berapa ingat. Dengan kadang kita sakit kepala, ada orang-orang migraine dan sebagainya. Semput ke, migraine yang semput selalu akan attack orang-orang tersebut. Pasal dia tak boleh salah silap aja kan, akan selalu kena. So kalau Allah ingatkan orang-orang yang dalam keadaan sakit ni untuk baca surah-surah tertentu, ingat kepada Allah, Allah sebenarnya nak membantu dia untuk kekal positif, untuk kekal baik, untuk esok harinya lebih baik daripada sebelumnya. InsyaAllah ingat
perkara-perkara kelebihan dan kebaikan apabila Allah dorongkan kita untuk melakukan sesuatu perkara yang baik dengan apa, balik kepada dia. Bukan buat sesuatu buat benda-benda yang tidak memberi pahala kepada diri kita. Jadi kita tengok kalau Allah ingatkan kita, bermakna Allah sentiasa ingat kita dan ingatkan kita untuk sentiasa dekat kepadanya. Alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian hadis seterusnya daripada Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafata muttafaqun alaih. Qila kafatahu al-makruh tilkal lailah wa qila kafatahu an qiyamil lail. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah di waktu malam, iaitu ayat Amanar Rasul sampai akhir surah, maka kedua ayat itu mencukupinya. Dikatakan oleh para alim ulama bahawa erti kafatah tu maksud dia apa? Iaitu arti kafatahu ataupun mencukupi orang tadi, maksudnya mencukupi dari apa yang tidak disenangi ataupun tidak diinginkan pada malam itu. Apa pula yang mengartikan mencukupi dari berdiri untuk solat malam. Jadi ada 2 makna kafatahu ni, iaitu mencukupi dari apa yang tidak disenanginya ataupun yang tidak diingininya pada malam itu. Kan nampak tadi kita sebutkan pada malam hari kan baca supaya esok hari kita akan lebih baik. Kita tak kenang benda-benda yang negatif yang kita tak senang tu. Jadi dengan apa, tambah lagi iaitu membaca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, daripada start Amanar Rasulu, daripada situ sampai akhir surah Baqarah. Kemudian itu maksud kafatahu, maknanya dia dicukupkan daripada apa yang dia tidak senangi. Jadi apa yang dia tak senangi tu Allah kasih sudah, stop daripada memikirkan, move on, teruskan hidup. Jangan fikir-fikirkan sangat. Gitu kan. Kita sendiri ada antibiotik kita Allah berikan dalam diri kita supaya esok hari kita akan lebih baik dan segar lagi. Jangan fikir-fikir benda-benda yang dah lepas tu. Kadang-kadang kita mesti cakap dengan diri kita, fikir-fikirlah benda-benda ni akan merosakkan pemikiran kita. Kena move on. Jadi dan ada juga yang mengartikan kafatahu tu maksud dia mencukupi dari berdiri untuk solat malam. Jadi kalau ada yang mungkin kepenatan misalnya balik kerja malam, mungkin tak dapat bangun, so jangan tinggalkan 2 ayat daripada surah Al-Baqarah ni. Jadi siapa-siapa nanti bolehlah rujuk dalam surah Baqarah kita pada ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu ambil daripada Amanar Rasulu bima unzila. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Iaitu ayat yang maksud Rasul Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata kami tidak membeza-bezakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nampak tak, ini sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan
yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Nampak tu hadirin dan hadirat sekalian, bagaimana dua-dua ayat tu sangat-sangat hebat bagi mereka-mereka yang beriman. Banyak disebutkan sini rukun iman kita pun ada, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Tak ada beza dalam kita beriman kepada salah satu daripada nabi-nabi, rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita beriman. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu apabila dah Allah turunkan segala arahan, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Disebabkan itu dua-dua ayat ni sangat-sangat hebat. Iaitu bila kita baca surah ni, di akhir dua surah terakhir daripada surah Baqarah ni, kenapa Nabi sebut kafatahu? Maknanya cukup bagi dia. Jadi cukup bagi dia tu cukup daripada maknanya dicukupi daripada apa-apa yang dia tak senangi pada malam tersebut. Apa yang dia tak ingin, apa yang tak senang. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Seperti di sini sebut ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian beban kan tadi sebut pasal beban, hilang segala beban-beban dia. Disebabkan itu ayat terakhir daripada surah Baqarah ni, iaitu apa disebutkan sini? Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan hukum kami jika kami lupa ataupun kami melakukan kesalahan. Jangan hukum kami ya Allah, ampunkanlah maksudkan, minta ampun. Kemudian ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jangan bebankan kami dengan beban yang berat ya Allah. Sedangkan memang Allah tak akan bebankan manusia lebih daripada kemampuan dia. Sebenarnya, tapi kita sebagai hamba-Nya ni Allah ajar kita untuk kita berbicara dengan Allah sebagaimana yang ada. Ni doa, ni doa besar ni. Kemudian ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikul kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Nampak? Ini important ni. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Irhamna. Warhamna, berikan ampunilah kami, rahmatilah kami, maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Macam gitu. Nampak hebatnya dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ni. Hadirin dan hadirat sekalian, hendaklah kita sama-sama bila kita tahu satu perkara, apa dalilnya, Nabi ajarkan kepada kita untuk sentiasa kita ambil berat kepada perkara-perkara yang boleh membantu kita sebenarnya, jauhkan kita daripada beban kehidupan, beban yang tidak sanggup kita pikul. Allah tu kalau sebab saya sebut tadi, Allah tak akan beri kita beban melainkan apa yang kita mampu tanggung. Kalau Allah beri kita beban kepada apa yang kita tak mampu tanggung, Allah tu tak mempunyai sifat yang sempurna. Allah tu mempunyai sifat yang sempurna, dia maha tahu. Kalau dia beri kita sesuatu yang kita tidak mampu tanggung, macam kadang-kadang kita sebagai guru kita kasih murid kita kan, kita tengok murid kita tak boleh buat, maknanya murid kita belum sampai tahap tersebut. Yalah, kadang kita manusia, kita akan perbaiki kan, test paper kita betulkan, tengok mustawa dia punya peringkat murid kita macam mana. So kita test and error lah, tengok murid tu masih boleh capai ke tidak. Kita manusia, kita tak tahu. Tapi Allah tu dia tak macam kita. Dia tahu kita mampu. Orang yang sabar dia kasih lebih banyak. Pasal dia tahu orang tu memang boleh sabar. Bila orang tu sabar, dia boleh buat perkara tersebut. Yang cabaran-cobaan tu yang kita rasa, kalau kita tak boleh buat ni. Untuk apa tu? Untuk kita fikir, tengok kelebihan Tuhan beri pada dia, cabaran yang Tuhan beri pada dia, dia boleh tanggung. Supaya kita tengok, lihat. Kan kita lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita belajar daripada kesilapan kita, untuk kita diam banyak daripada banyak
cakap-cakap yang tidak penting. Pasal bila kita lihat orang tu, Allah sabarnya orang tersebut cabaran macam gini yang hebat pun dia sabar. Kalau aku tak boleh lah buat macam itu. Memanglah Allah tak beri. Pasal kau tak sampai tahap seperti itu. Untuk kita tengok dia, untuk kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan banyak komplain. Jangan banyak bising, jangan tak faham keadaan orang, main sebut, main cakap sembarang sampai mengecilkan hati-hati orang semua. Kita mentang-mentang kita tak kena, kita boleh cakap. Janganlah seperti macam itu. Jadi apa yang orang lain dapat, orang tu sabar, orang tu dapat hanungi semua, kita belajar daripada kehidupan dia. Bagaimana dia tu berlaku sabar. Kerana setiap orang Allah uji berbeza-beza. Kerana dia tu maha tahu. Bukan macam kita masih try and error. Oh silap ni. Kita tak tahu kemampuan orang. Kita tak tahu dia boleh ke tidak. Kita kasih dia tanggungjawab banyak, berat. Oleh itu kita tu bila tahap manusia dengan manusia, kena banyak discuss, kena banyak berbincang. Boleh tak awak buat? Dalam hadis lain saya pernah baca, iaitu orang yang membantu kelebihan besar sekali apabila seorang yang pandai buat sesuatu perkara, dia ajar kepada orang yang tak faham tu. Macam itu. Kelebihan banyak besar. Hadis tersebut saya baca, saya bilang maknanya mendidik orang, memberi peluang pada orang untuk dia boleh buat job dia dengan baik. Itu adalah salah satu ajaran Nabi SAW. Kadang-kadang kita orang tak boleh perform, orang tak boleh buat kerja je, kita nak sack orang, kita nak berhentikan orang, kita nak jatuhkan dia, kita nak buang dia, nak ambil yang lain. Kan? Tapi hadis tu mengajar kita memberi peluang pada orang, kita yang mempunyai kelebihan yang ajar dia supaya dia boleh perform, dia boleh buat kerja dia. Jangan asyik nak tindas orang aja, jangan asyik nak pijak orang aja. Jangan asyik-asyik, dia ni kalau tak buat nanti menyusahkan aku. Baik tukar orang, kasih dia keluar lagi bagus. Tak ada. Nampak tak? Memberi peluang pada orang kerana dia adalah hamba ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala juga macam kita. Kita alhamdulillah Tuhan beri banyak ilmu, kita boleh berdikari sendiri, tak semua orang macam kita. Kan? Tak semua orang Allah berikan kecukupan. Tu pasal ada yang lebih membantu yang kurang. Ada yang kelebihan harta membantu yang kurang hartanya, yang tidak punya hartanya. Ada yang banyak ilmu membantu yang tidak tahu. Itulah proses, kan? Kerana Allah beri seorang tu kelebihan untuk dia membantu orang lain. Allah berikan dia kelebihan wang untuk kerana ada orang-orang susah di kalangan mereka untuk diberi. Cycle dia pusing balik. Rezeki Allah, kan? Allah beri pada dia untuk diberi pada gini. Kenapa ada zakat fitrah, ada zakat harta, zakat tanaman, zakat binatang? Kenapa? Supaya harta tu berpusing kepada mereka-mereka yang memerlukan. Itu yang perlu kita ambil perhatian, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada hari ini, tadi dalam surah Baqarah tadi, kita ambil banyak kelebihan daripada akhir dua surah terakhir daripada surah Al-Baqarah. Punya banyak sifat-sifat Allah diterangkan, rukun iman pun diterangkan. Kita sebagai hamba, bagaimana kita punya position kita bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak minta ampun, minta pengampunan pada Allah, istighfar banyak, minta supaya Allah berikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita ni, supaya pada hari esoknya kita adalah manusia akan lebih jadi baik daripada yang sebelumnya. Segala beban, masalah pada hari tersebut jangan dibawa kepada hari-hari seterusnya. Kadang-kadang beban-beban tersebut kita bawa, kita merosakkan orang-orang sekeliling kita. Kadang-kadang efek anak, isteri, suami, ibu bapa kita, adik-beradik kita yang sekeliling kita pun kadang-kadang efek dengan apa yang kita alami, jiwa kita yang alami. Jadi balik kepada beberapa surah pilihan dan juga ayat-ayat yang kita dah sebutkan sebelum ni. Mudah-mudahan kalau anda nak rujuk, boleh rujuklah dalam kitab Riyadhus Salihin kita, dalam jilid yang kedua, sebagaimana saya sebut tadi, dalam bab 183. InsyaAllah kita akhiri dalam bab ni.
InsyaAllah kita akan sambung pada surah-surah dan ayat-ayat yang lain pada masa yang akan datang insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.